Yang kedua, saya telah membuat cabaran kepada Khairi Jamaluddin untuk berdebat dengan beliau di mana-mana saluran TV pilihan beliau. Dan sudah lebih seminggu, tetapi kita tidak menerima sebarang jawapan daripada Khairi yang telah memberitahu bahawa kerajaan akan menyusahkan hidup mereka yang tolak vaksin. Okey, sepintas lalu ya apa yang saya sebut dalam live tersebut. Jadi saya rasa ramai dah tengok cabaran debat saya tu, dan anda kalau belum tonton, anda boleh menontonnya di YouTube Regi JC Ritaudin. Tapi sepintas lalu saya akan sebut apa yang saya sebutkan dalam cabaran saya yang terdahulu, dan kemudian saya akan buat cabaran baru, iaitu cabaran kedua untuk berdebat dengan Khairi Jamaluddin, kerana saya betul-betul ikhlas ingin berdebat dengan Khairi Jamaluddin. Ya. Jadi saya beritahu dalam debat cabaran pertama, sepintas lalu ya, kerajaan Khairi menerusi beberapa kenyataan telah mengesahkan bahawa tidak ada undang-undang yang akan digubal untuk memaksa sesiapa divaksin. Ya. Dan hak mereka yang tolak vaksin akan terpelihara, terjamin. Ya, dan memang di bawah perlembagaan terjamin. Jadi kalau kita baca keseluruhan 3-4 kenyataan yang dibuat oleh Khairi, ianya menunjukkan kerajaan telah memberi hak kepada rakyat Malaysia untuk memilih sama ada ingin divaksin atau tidak, dan menjamin bahawa hak mereka, iaitu hak memilih mereka dan hak-hak lain, akan terpelihara. Maknanya kerajaan mengiktiraf hak mereka. Tetapi dalam nada yang sama, tiba-tiba Khairi telah mengugut untuk menyusahkan hidup mereka yang tolak vaksin. Jadi persoalan yang saya timbulkan adalah, jika kerajaan sudah tergamak ingin menyeksa orang yang sudah tersedia terseksa oleh gerombolan ini, yang merupakan gerombolan gagal sama, yang telah menggila, menjadikan wabak COVID ni gila selepas PRN Sabah, dan telah gagal untuk menangani wabak COVID. Jadi adakah kerajaan, kalau dah sedia nak menyeksa mereka yang tidak ingin divaksin, mengapa tidak membuat sahaja undang-undang untuk memaksa semua divaksin kalau dah niat nak semua orang divaksin? Mengapa beri pilihan, kemudian iktiraf ya, pilihan hak mereka untuk memilih, kemudian mengugut untuk susahkan hidup? Adakah ini sesuatu yang kita harapkan dari seorang yang bergelar menteri di dalam sebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi, di mana menteri itu keluar dan mengugut rakyat akan menyusahkan hidup mereka yang minoriti, yang tidak menurut kehendak kerajaan, walaupun mereka diberi hak untuk tidak menurut kehendak kerajaan untuk divaksin? Ya. So ini sesuatu yang amat menyedihkan, amat memeranjatkan, dan amat tidak patut berlaku di dalam negara kita yang merdeka, yang demokratik. So nampaknya kerajaan ini sengaja tidak ingin gubal undang-undang, kemudian nak seksa mereka selepas memberi pilihan kepada mereka. Ya. Dan golongan yang belum divaksin ni minoriti sangat, kurang daripada 10%. Apakah bukti yang ada pada kerajaan secara saintifik yang menunjukkan bahawa kurang dari 90% dewasa ni adalah ancaman kepada lebih 90% dewasa yang sudah divaksin? Mengapa kerajaan tidak ingin menjurus ke arah pelaksanaan undang-undang? Adakah kerana kerajaan khawatir jika dicadangkan rang undang-undang ini, ianya tidak akan disokong oleh semua MP? Atau adakah kerajaan khawatir jika diadakan undang-undang yang memaksa semua orang divaksin, maka kerajaan akan bertanggungjawab terhadap setiap satu kes di mana berlaku kematian atau apa-apa kemudaratan, di mana pihak yang terkesan tu menuding jari terhadap kerajaan? Ini saya nak berdebat. Ya, saya nak berdebat dan saya ikhlas. Saya bukan menolak program vaksinasi. Saya sudah disuntik 2 kali. Saya menyokong program vaksinasi kerajaan. Tetapi ianya perlu dilakukan dengan cara yang baik, dan
Ianya perlu dilakukan dengan cara yang telus, dan kerajaan tidak berhak untuk mengunggut golongan minoriti, kerana di dalam sistem demokrasi, kerajaan bertanggungjawab menjamin hak yang diiktiraf oleh kerajaan sendiri, hak kedua-dua golongan majoriti dan minoriti. So ini soal prinsip. Saya nak tambah, dan di dalam live yang lepas, di mana saya beri cabaran, saya beritahu gerombolan yang ada sekarang ni adalah gerombolan gagal sama yang telah menyebabkan wabak COVID menggila menerusi PRN Sabah. Semenjak langkah Sheraton, sehinggalah sekarang kita lihat masih bergelut untuk kuasa dan kedudukan. Masih ada pengagihan jawatan dalam kadar tertinggi dalam sejarah negara. Lepas langkah Sheraton, berlaku langkah Kedah, kemudian berlaku langkah Perak, kemudian berlaku langkah Sabah. Selepas langkah Sabah, berlaku langkah Royal Chulan, kononnya untuk menggugurkan satu kerajaan yang telah gagal menangani wabak COVID. Kemudian setelah disingkirkan Muhyiddin yang kononnya merupakan penyebab utama wabak COVID, gerombolan yang sama bekerjasama, bersekutu kembali, dan dia namakan Perdana Menteri baru yang asalnya dari gerombolan sama, kemudian menubuhkan lagi satu pentadbiran yang merupakan pentadbiran yang seakan-akan sama, ya, terdiri daripada orang-orang yang gagal dalam pentadbiran dahulu, ya, dan kemudian dicetuskan PRN Melaka. Dia tak berhenti-henti bergelut untuk kuasa dan kedudukan semenjak kerajaan gerombolan ini memegang tampuk kepimpinan negara. Dia telah memudaratkan rakyat, memudaratkan ekonomi negara, menyebabkan rakyat risau, marah, ya, tidak tenteram, terseksa disebabkan kegagalan mereka menangani wabak COVID, kegagalan mereka untuk melaksanakan dasar-dasar tindakan-tindakan yang bertepatan untuk mengatasi wabak COVID, menyebabkan kita ada kekangan pergerakan antara terpanjang di dunia, dan prestasi pencapaian kita dalam menangani wabak COVID antara terburuk di dunia. Ramai yang seksa dari sudut perniagaan, dari sudut kesihatan, ramai yang mengalami masalah kemurungan, bunuh diri. Tetapi ahli-ahli politik gerombolan ni bermaharaja lela, terus bergelut kuasa dan kedudukan, terus bercatur, terus berpolitik. Sekarang pun tengah berpolitik, kononnya mereka berjuang untuk rakyat. Tetapi di Melaka, yang paling lucu, ini adalah UMNO tikam UMNO, kemudian tercetus PRN Melaka, dan sampai sekarang UMNO tuduh UMNO. Dan semua tiba-tiba lupa rakyat. Dia nak pilihan raya. Dan untuk mengaburi mata rakyat, dia kata, oh, kita bimbang wabak COVID, jadi tidak boleh ada ceramah, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu. Kalau benar-benar bimbang COVID, kalau benar-benar jujur, ya, bimbang berkenaan rakyat, kenapa diadakan PRN Melaka ni? So, dalam situasi ini, di mana rakyat teramat tidak percaya dan meluat dengan gerombolan ini, adakah Khairi rasa mereka boleh percaya apabila kerajaan mengeluarkan data? Jujur ke tak jujur ke adakah mereka boleh percaya? Kerana mereka melihat banyak penipuan, banyak kepincangan. Adakah mereka boleh percaya dengan gerombolan ni? Yang dahulunya kata Muhyiddin gagal, lepas tu dia berpecah, dia bergaduh antara diri dia sendiri, kemudian bersatu balik, dia naikkan orang baru, kemudian dia lantik Muhyiddin menerajui MKN yang kononnya untuk mengatasi kegagalan dahulu yang disebabkan oleh orang yang dilantik menerajui MKN. Adakah rakyat boleh percaya kepada gerombolan ni? Apa-apa yang dikatakan oleh gerombolan ni berhubung vaksin, berhubung perlunya vaksin, berhubung perlunya dos penggalak. Lepas tu dah tahu mereka ni tak yakin, kerajaan beri mereka hak untuk memilih, kemudian ugut. Kami akan susahkan hidup anda kalau anda tolak vaksin. Inikah menteri yang kita hendak, yang terus menerus menyeksa rakyat dalam apa jua secara sekalipun? Ini yang harus dijawab oleh Khairi, yang saya tertunggu-tunggu jawapan dia dalam perdebatan saya dengan beliau. Ya. Lockdown separuh masa, saya nak Khairi jelaskan.
Saya nak Khairi jelaskan bagaimana kerajaan yakin bahawa rakyat boleh percaya kepada dia. Ya. Saya nak Khairi sangkal dakwaan bahawa kes COVID menjadi begitu teruk menyeksa rakyat disebabkan kemaruk kuasa gerombolan pentadbir. Saya nak Khairi beritahu kepada saya, adakah salah jika rakyat tidak percaya kepada penjelasan kerajaan ni? Saya nak tanya Khairi, okey, takat mana penjelasan kerajaan berhubung sebab vaksinasi perlu, walaupun vaksin ni di peringkat uji kaji. Saya sudah divaksin. Saya terima vaksin 2 kali. Tetapi saya saintis. Dan di dalam sains memang jelas vaksin ni berada dalam tahap uji kaji. Dan cara vaksinasi dibuat di seluruh dunia ni adalah di luar piawaian antarabangsa berhubung pengendalian, pengeluaran vaksin, pengendalian vaksin, uji kaji vaksin dan kesesuaian vaksin disuntik ke dalam badan manusia. Ya. So ini adalah satu risiko yang telah diambil oleh pihak-pihak berkaitan yang pengeluar vaksin ni, dan it is a gamble actually, kerana mereka merasakan ini adalah ya, bukan berdasarkan bukti, merasakan ini mungkin jalan terbaik. Tetapi uji kaji jangka sederhana, pendek dan panjang mustahil ada, sebab benda baru. Untuk mendapatkan keputusan berhubung risiko-risiko jangka sederhana, pendek dan panjang, kesan-kesan jangka sederhana, pendek dan panjang, kita perlu ada tempoh sederhana, pendek dan panjang tu. Kalau kita belum melalui tempoh itu, mustahil ada data. Jadi kenyataan Khairi bahawa segala data saintifik, bukti saintifik sudah diberikan adalah kenyataan palsu. Apa yang Khairi harus jelaskan kepada rakyat ialah kebenaran bahawa ini adalah fasa uji kaji vaksin ini, dan ia adalah keputusan yang bukan 100% berpandu kepada sains bahawa vaksin ini perlu diberikan kepada semua orang. Ianya hanya satu keputusan yang berdasarkan kepada teori bahawa kemungkinan ini akan membantu. Ya, bila diberi vaksin angka COVID menurun, ya. Tetapi adakah ianya berkesan jangka pendek, sederhana panjang dan panjang? Adakah vaksin ini tidak akan menyebabkan virus COVID menjadi lebih kebal, menyebabkan varian-varian baru yang lebih berbahaya akan muncul, dan tidak ada vaksin yang boleh menyembuhkan manusia selepas itu? Adakah saintis tahu bahawa varian-varian baru yang muncul ni bukan disebabkan oleh vaksinasi di seluruh dunia secara berleluasa? Jawapannya tidak, mereka tidak tahu. Ya, sebab ini masih dalam kajian. Jadi saya nak Khairi jelaskan perkara ni, dan setakat mana penjelasan ni disampaikan kepada rakyat. Ya, bahawa sebenarnya ada, memang apabila vaksinasi dilakukan dalam jangka masa vaksinasi ini, setakat hari ini nampak angka COVID menurun, tetapi tidak ada bukti kesan jangka sederhana pendek, sederhana panjang dan panjang. Adakah penjelasan ini diberikan? Ya. So ini saya nak tanya, sebab persoalan timbul daripada kalangan rakyat. Jadi bila persoalan timbul, kerajaan tidak boleh mengambil polisi. Kami tidak ingin jawab terlalu banyak soalan dan kita klasifikasikan semua orang yang timbulkan soalan ni sebagai bermasalah atau menentang. Bukan. Saya bukan penentang. Tapi saya tetap rasakan ianya wajib, satu kewajipan kerajaan untuk menjawab soalan rakyat bagi mengekang kekeliruan, mengatasi kekeliruan mereka, untuk meyakinkan rakyat. Bukannya mengambil prinsip mengugut rakyat daripada memberi penjelasan. Ada banyak soalan yang ditanya. Kalau dikatakan pakai mask secara saintifiknya, ya, boleh kononnya mengekang vaksin wabak COVID ni. Ya. Kemudian dikatakan kita perlu ada penjarakan 2 meter. Tapi kalau dah pakai mask, mengapa perlu ada penjarakan 2 meter kalau mask itu efektif? Dan kalau penjarakan 2 meter tu efektif, mengapa perlu ada mask? Mungkin ada yang rasa soalan ni remeh, mungkin ada yang rasa soalan ni penting.
Tapi apa pun, ini adalah soalan-soalan yang telah ditimbulkan oleh semua orang di luar sana. Mengapa tak jawab? Ya. Okey. Banyak lagi soalan. Ya. Adakah kerajaan berhak ugut rakyat? Sedangkan peranan kerajaan ialah menjaga hak majoriti dan minoriti. Ini Khairi perlu jawab. Kenapa pilih ugut daripada menggunakan undang? Ini saya dah tanya. Gunalah undang-undang. Mengapa tak nak buat undang-undang? Ya. Mengapa nak buat style taikor? Style ala-ala gangster. Mengapa? Okey. Adakah kerajaan ada bukti bahawa kurang 10% dewasa yang belum divaksin boleh mengancam nyawa lebih 10% yang sudah divaksin? Ini saya nak Khairi jawab. Bukankah kerajaan sendiri beritahu yang hak yang tidak ingin divaksin? Ini saya dah tanyalah. Yang kerajaan sendiri dah beritahu anda berhak, hak anda akan dijaga. Lepas tu buat apa ugut? Saya dah tanya dah. Bukankah kerajaan sedang mengelirukan rakyat lagi dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairi? Bukankah tindak tanduk kerajaan zalim kerana ingin susahkan mereka yang sedia terdesak sebab kesalahan kerajaan sendiri? Kerajaan gerombolan inilah yang telah menyebabkan rakyat susah, kemudian nak susahkan mereka lagi. Bukan nak bantu, bukan berbelas kesian, bukannya ada keprihatinan. Ya. Ni Khairi kena jawab. Banyak Khairi kena jawab. Ini hanya beberapa soalan. Kalau saya berjumpa, saya berjanji akan ada terlalu banyak soalan dan saya minta sesi 2 jam untuk berdebat dengan Khairi. Dan saya akan buat presentation, a scientific presentation di mana kerajaan silap. Apakah langkah-langkah memperbaiki penyampaian maklumat? Saya pun dah berulang kali beri cadangan bagaimana nak perbaiki penyampaian maklumat. Contohnya maklumat data orang yang dah mati. Kita tahu data tu salah, cara penyampaian ni salah. Bila mereka kata sehari ini 100 mati, kita dah tahu salah sebab kerajaan sendiri mengaku, Khairi sendiri mengaku ada case backlog. Saya dah berulang kali beritahu ia ada common sense, buat satu jadual 30 hari terakhir berapa mati. Kemudian setiap hari kemaskini data tersebut supaya kita dapat gambaran yang jelas, siap dengan graf trend kematian. Ya. Buat apa? Mengapa kerajaan membisu bila kita buat cadangan-cadangan yang betul? Ya. Atau kerajaan rasakan orang-orang awam ni tidak relevan. Mereka boleh membuat apa sahaja. Tapi saya tak terkejutlah kalau kerajaan bersifat sedemikian, berfikiran sedemikian kerana menteri dia sudah pandai ugut. Ya. Setujukah Khairi bahawa proses pembuatan dan pengedaran vaksin sekarang tidak sama dengan piawaian saintifik sedia ada berhubung keselamatan, berhubung tempoh uji kaji yang perlu dilakukan sebelum vaksin itu disuntik ke dalam badan manusia? Ya. Adakah kerajaan telah mengambil langkah untuk memperincikan perubahan ataupun penyimpangan daripada piawaian ini kepada rakyat jelata? Ya. Wujudkah perubatan lain yang boleh cegah COVID dan diiktiraf oleh WHO yang ditolak oleh Malaysia, dan mengapa? Okey. Setujukah Khairi bahawa secara saintifik tidak ada bukti setakat ini bahawa mevaksin semua orang boleh mengatasi pandemik COVID? Ya, sebab WHO sendiri dah beritahu vaksin semua orang tidak boleh mengatasi, tidak semestinya boleh mengatasi pandemik COVID. Dan di dalam cabaran debat baru saya ni, saya nak tambah, ya, dos penggalak ni, baru-baru ni saintis WHO sudah keluar kenyataan dan beritahu bahawa tidak ada cukup maklumat untuk mengesahkan bahawa dos penggalak ni perlu sekarang. Jadi mengapa kerajaan, atas dasar apa kerajaan menekan sekarang untuk menyuntik semua orang dengan dos penggalak? Jangan beri contoh negara lain. Jangan kata, oh Jepun buat, kita perlu buat. Kita bukan Jepun, kita orang Malaysia. WHO yang kononnya menjadi titik rujukan kerajaan kita ni, saintis dia adalah keluar. Tidak ada, jangan tergesa-gesa untuk mengadakan atau memberi dos penggalak kerana tidak ada maklumat yang cukup untuk menunjukkan ianya diperlukan sekarang. Ya. Dan mengapa tidak buat undang-undang jika benar nak paksa semua orang untuk ambil dos penggalak? Ya. Mengapa? Ya, dos penggalak ni, okey, adakah bukti saintifik yang menunjukkan, mana bukti dia yang menunjukkan,
Ya, ianya perlu sekarang, sedangkan saintis WHO sendiri beritahu the science is evolving, dan itu kenyataan tepat. The science is evolving sebab masih dalam tahap uji kaji. Sains berkenaan COVID ni masih sedang berkembang. Mereka masih dalam tahap fasa cuba memahami sains di belakang COVID ini. Jadi adakah kerajaan kita mengambil sikap rakyat tak perlu tahu, tak perlu tanya banyak, kita suruh buat, dan kita perlu terima apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan ini yang sentiasa mengelirukan rakyat, yang sentiasa menyeksa rakyat dengan percaturan politik mereka, menyebabkan negara mudarat dari sudut ekonomi, pelabur takut, ya, bercakaran gila, ya, bergelut untuk kuasa dan kedudukan, menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri, sehingga hari ini sekejap dia jaja nama COVID. Oh, kita takut COVID, jadi kita perlu pelihara rakyat. Sekejap dia jaja nama rakyat. Oh, sebab rakyat kita nak tumbangkan kerajaan negeri ini. Terlalu kemaruk kuasa dan kedudukan gerombolan ini. Ya. Adakah kita perlu duduk dan lihat? Tidak boleh bertanya. Ini bukan kita bertanya pasal politik. Ini kita bertanya soalan berkenaan perkara tertentu melibatkan nyawa kita yang dikendalikan oleh pihak yang telah gagal menangani wabak COVID. Ya. Kemudian kalau dos penggalak ramai tak nak terima, adakah kerajaan akan mengugut sekali lagi? Kalau dah tahu nak ugut, bukankah dari sekarang lebih baik gubal undang-undang? Ini yang saya nak tanya kepada Khairi. Dalam cabaran debat saya yang telah saya perbaharui, dan dengan ikhlas saya minta Khairi untuk menyahut cabaran ini supaya kita boleh berdepan dengan rakyat. Ya, supaya kita boleh berdepan dengan rakyat. Dan jika Khairi nak, Khairi boleh buktikan, ambil peluang ini untuk buktikan bahawa saya ni bercakap tidak masuk akal, atau I am talking nonsense. Bukankah mudah jika Khairi ada semua faktanya? Jika Khairi berada dalam kedudukan benar, bukankah mudah sahut je cabaran ini? Ya.